Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya kerajaan umum keputusan yang paling ditunggu-tunggu sabas kepada kerajaan ini, karena kerajaan ini adalah kerajaan yang benar-benar bertimbang rasa, berfikiran jangka panjang dan sangat hebat dan baik. Sijil halal kekal secara sukarela bukan wajib, kata Zahid Hamidi. Jemaah Menteri telah memutuskan bahawa sijil halal untuk industri pemakanan kekal sukarela untuk dipenuhi atau dipatuhi oleh pemain industri dan bukan wajib. Dasar sedia ada ini kekal dan ia terbuka kepada mana-mana industri yang sedia atau bersedia untuk mematuhi semua keperluan, piawaian dan standard pensijilan halal Malaysia. Melalui sijil pengesahan halal Malaysia yang diperoleh tersebut, ia akan memberi nilai tambah kepada pemegang SPHM atas komitmen yang tinggi untuk sentiasa mematuhi standard dan piawaian persijilan halal, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan rasmi lewat semalam. Sebelum ini, Menteri Agama Datuk Naim Mokhtar mengumumkan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan sijil halal. Cadangan tersebut bagaimanapun dibantah oleh ahli Parlimen Seputi Teresa Kok yang berkata keputusan perlu dibuat berdasarkan permintaan pasaran. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu dan keputusan paling kita tunggu-tunggu di Malaysia ini. Ada yang kata terima kasih kepada kerajaan kerana meneruskan sijil halal kekal secara sukarela dan bukan wajib. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan kali ini dan tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata ini mungkin langkah terdesak pembangkang untuk meraih undi untuk meraih kemenangan dalam pilihan raya di PRK Mahkota, memandangkan pengalaman mereka kalah teruk dalam PRK Nenggiri. Sehingga ada yang kata ini macam satu penipuan yang berlaku. Apabila anak bekas adun Mahkota menegur Anwar Musa, dia kata, bila masa ada tahlil khas dengan PN? Anak kepada bekas adun Mahkota Datuk Sarifah Aziza Said Zain tidak tahu menahu berkenan majlis tahlil khas yang didakwa akan diadakan oleh Perikatan Nasional PN bersama keluarga Allahyarham. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang betul-betul mengejutkan. Bayangkan, ahli keluarga anak bekas kepada adun Mahkota ini pun tidak tahu. Jadi siapa yang dikata keluarga Allahyarham ini? Anak sulung Allahyarham, Wan Muhammad Hibatullah Abu Bakar merujuk kepada kenyataan Timbalan Pengarah Operasi Pilihan Raya PN, Tan Sri Anwar Musa yang kononnya satu majlis tahlil akan diadakan dengan kerjasama keluarga Allahyarham. Muhammad Hibatullah menafikan perkara itu, malah menegaskan agar pihak Anwar Musa tidak menggunakan simpati arwah ibunya sebagai bahan kempen. Kata beliau, bila ni, saya sebagai anak sulung Datuk Sarifah Aziza Said Zain tak tahu pun. Saya mohon jasa baik, tidak gunakan simpati arwah mak saya sebagai bahan kempen, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Anak Allahyarham menegaskan mereka sekeluarga tetap bersama Barisan Nasional dan menghormati pimpinan Menteri Besar Johor. Saya akan meneruskan perjuangan Umi bersama UMNO dan Barisan Nasional, katanya. Sedihlah macam ni, tolonglah jaga sensitiviti kami sekeluarga, ujarnya lagi. Terdahulu, Anwar menerusi laman sosial Facebook mendakwa akan mengadakan majlis khas untuk Allahyarham, Allahyarhama Sarifah Aziza dan Majlis Maulidi Rasul ke-24 pada 24 September ini dengan kerjasama keluarga arwah.
Kata pemimpin PAS itu, ia merupakan antara program yang disusun PN sepanjang kempen pilihan raya PR Kedun Mahkota. Tapi apa yang mengejutkan kita ialah anak sulung kepada Allahyarhamah Datuk Sarifah Aziza Said Zain ini, beliau kata dia tidak tahu mengenai berkenan majlis tahlil khas yang diadakan oleh Perikatan Nasional itu bersama keluarga Allahyarham. Kata beliau, anak sulung ini juga merujuk kepada kenyataan timbalan pengarah operasi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Anwar Musa, yang kononnya satu majlis tahlil akan diadakan dengan kerjasama keluarga Allahyarhamah. Beliau menafikan, Muhammad Hibatullah menafikan perkara itu, malah menegaskan agar pihak Anwar Musa tidak menggunakan simpati arwah ibunya sebagai bahan kempen. Ada netizen kata, kelihatan sangatlah mereka ni tulis dulu, baru cakap-cakap dulu, baru minta maaf, kata mereka. Dan ada juga yang kata, sampai begini kan nak meraih undi, sampai sanggup tidak menghubungi atau tidak bersunding dulu dengan keluarga. Sehingga anak sulung Datu Sarifah Aziza Said Zain ini kata, bila ni dia pun tak tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Konsep lepas ini boleh dah bawa Ustadz Fas, semua jadi halal, dipetik daripada Harapan Daily. Seorang Ustaz Propas menyatakan, sokongan kepada himpunan RXZ Members 6.0 di Terengganu baru-baru ini kerana dianggap dapat mengumpulkan anak muda yang bersemangat. Piyu Said atau nama sebenarnya Said Muhammad Bakri Said Ishak berkata, sokongannya ditambah lagi dengan ada program yang disifatkan Majlis Ilmu bersama Ustaz Azhar Idrus UAI yang digelarnya Tuan Guru. Mereka anak muda dapat bersama murabi ummah. Banyak ilmu yang hadirin dapat, katanya di media sosial, merujuk pada himpunan yang ditaja syarikat web itu. Program yang berlangsung di Litar Permotoran Terengganu, Gong Badak pada 13 dan 14 September lalu, dilaporkan menarik lebih 60,000 peserta dari seluruh negara. Yang menjadi persoalan netizen ialah, mengapa himpunan ini dapat penajaan daripada produk yang telah pun dikatakan haram, yaitu produk web. Mengapa ia tetap diteruskan? Banyak perdebatan dalam media sosial berkait dengan tajaan tersebut, tetapi banyak juga yang setuju bahawa kalau inilah yang berterusan, maka banyak akan menimbulkan keliruan. Himpunan yang menyaksikan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar selamba memakai baju yang mempromosi syarikat web itu turut meragut 3 nyawa peserta manakala 6 lagi cedera. Pengisian himpunan penunggang motosikal itu pada sebelah malamnya begitu mengejutkan apabila rakyat dijamu dengan konsert rock. Penganjuran konsert dengan bunyi terlalu bising itu dilihat turut bercanggah dengan pendirian UAI bulan lalu yang pernah mengkritik konsert sebagai lagha atau sia-sia. Malah dalam ceramahnya sejurus pas kalah teruk dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri lalu, Ustaz UAI mengajak penyokong PAS untuk mati syahid tanpa takut dengan sesiapapun termasuk raja. Parti PAS teruskan perjuangan. Tingkatkan lagi kekuatan minda dan roh kita dalam perjuangan. Ingat, jangan takut kepada makhluk. Jangan takut siapa saja, pemerintah, kerajaan, raja besar maupun manapun, kata beliau. Kita nak duduk dalam keadaan, aku nak mati syahid sekalipun tak apa. Tapi aku nak tegakkan Islam di bumi Allah Malaysia ini, seru UAI lagi. Susulan sikap PAS buat boleh itu,
Warganet mengecam dan menyindir, termasuk secara sinis menyarankan agar konser yang diadakan selepas ini turut menampilkan Ustadz PAS supaya semuanya halal. Antaranya, pengguna X Arham American yang memberitahu pernah teruk dikritik penyokong dan Ustadz PAS kerana berpendapat refund perlu diberi jika konser dibatalkan oleh kerajaan. Konser atau mereka kata himpunan yang ditaja web diharuskan dengan syarat dibuat di negeri Islam, dihadiri murabi ummah, baru kita tahu katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.